Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam video ini, saya ingin membentangkan aktiviti citra yang merangkumi tugas bagi kursus aspirasi alam dan warisan laut atau kod khusus MPU 3312. Sebelum saya teruskan lagi pembentangan saya, ingin saya memperkenalkan diri saya, iaitu nama diberi Muhammad Zulfaiz bin Ramli, nombor metrik S58576. Program pengajian ialah sarjana muda pengurusan pelancongan dengan kepujian, manakala mentor ialah Puan Zatul Ifah binti Husin. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mentor saya iaitu Puan Zatul Ifah di atas jasa baik dan pertolongan beliau menolong saya menyiapkan tugasan bagi kursus MPU 3312 ini. Pada sedia maklum, terdapat 6 elemen di dalam aktiviti citra iaitu elemen kerohanian, elemen kesukarelawanan, elemen sukan dan rekreasi, elemen komunikasi dan kepimpinan, elemen keusahawanan, dan elemen seni dan budaya. Daripada 6 elemen tersebut, saya telah memilih 3 elemen iaitu elemen kerohanian, elemen kesukarelawanan, dan elemen komunikasi dan kepimpinan. Di dalam elemen kerohanian, 2 program yang saya telah sertai ialah Forum Santai Generasi Online mana arah tuju mahasiswa dan program Jom Belajar Mengurus Jenazah COVID-19. Bagi elemen kesukarelawanan pula, program yang disertai ialah program A Moment with KJ dan seminar kesukarelawanan kebangsaan 2020. Bagi elemen terakhir ialah elemen komunikasi dan kepimpinan, program yang saya sertai merangkumi Bengkel Master Your ICT dan program Let's Avoid Tension and Wake Up for Your Future. Elemen kerohanian. Aktiviti pertama yang disertai dalam elemen ini ialah Forum Santai Generasi Online mana arah tuju mahasiswa. Forum anjuran Kelab Amateur Intellectual KUMT ini diadakan pada 20 November 2020 pada jam 8.20 malam hingga 9.40 malam bertempat di aplikasi Webex dan laman sosial Facebook KUMT. Antara aktiviti-aktiviti dalam program tersebut ialah alunan Asmaul Husna yang diketuai oleh moderator. Kemudian, pada 8.33 malam, program bermula dengan kata aluan dari moderator dan disertai dengan bacaan doa. Setelah selesai membaca doa, panel akan diperkenalkan oleh moderator dan pada 8.40 malam, program bermula dengan diketuai oleh ahli panel itu sendiri iaitu Tuan Nik Akmal Afif bin Nik Othman. Sebelum ucapan penutup oleh moderator pada pukul 9.35 malam, sesi soal jawab turut diadakan. Setelah selesai ucapan penutup dari moderator, sesi bergambar bersama panel dan semua peserta dijalankan dan program tersebut tamat pada jam 9.40 malam. Pada sedia maklum, objektif Forum Santai Generasi Online mana arah tuju mahasiswa ini adalah membuka minda mahasiswa agar mengetahui potensi diri yang boleh digilap semasa berada di alam universiti. Kedua, mempersiapkan mental dan juga fizikal mahasiswa ke arah yang lebih proaktif selari dengan keadaan semasa. Ketiga, meningkatkan kualiti serta keberkesanan mahasiswa dalam mengendalikan teknologi kini sebagai medium utama untuk memperkasakan kemahiran hidup mahasiswa. Hasil pembelajaran dari program ini pula ialah dapat mengetahui potensi diri yang boleh digilap semasa berada di alam universiti. Kedua, dapat mempersiapkan diri dari segi fizikal dan mental ke arah lebih proaktif selari dengan perkembangan semasa. Tiga, dapat meningkatkan kualiti dalam mengendalikan teknologi kini sebagai medium utama dalam memperkasakan kemahiran diri. Seterusnya, aktiviti kedua yang disertai dalam elemen ini ialah program Jom Belajar Mengurus Jenazah COVID-19. Program anjuran Kelab Sains Marine UMT ini diadakan pada 28 November 2020 pada pukul 8.30 malam hingga 11 malam bertempat di aplikasi Webex. Antara aktiviti-aktiviti dalam program tersebut ialah pada pukul 8.30 hingga 8.40 malam, kata aluan dan bacaan doa dari moderator. Kemudian, program berjalan dengan diketuai oleh panel jemputan iaitu Encik Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid sehingga pada pukul 10.30 malam. Setelah selesai, aktiviti Kahoot dijalankan oleh pihak penganjur yang melibatkan semua peserta yang menyertai program ini sehingga jam 10.50 malam. Dan pada akhir program, aktiviti bergambar bersama-sama panel turut dijalankan dan majlis bersurai pada pukul 11 malam. Antara objektif program Jom Belajar Mengurus Jenazah COVID-19 ialah
memberi pendedahan kepada para pelajar tentang pengurusan jenazah khusus dari pesakit COVID-19 itu sendiri. 2. Menambah pengetahuan kepada para pelajar mengenai ilmu fardu kifayah. Ketiga, memupuk kesedaran kepada para pelajar akan pentingnya ilmu pengurusan jenazah khususnya bagi pesakit COVID-19. Hasil pembelajaran dari program ini ialah dapat pendedahan tentang pengurusan jenazah khususnya bagi pesakit COVID-19 itu. Dan akhir sekali ialah dapat menambahkan lagi ilmu fardu kifayah iaitu mengenai ilmu pengurusan jenazah biasa dan jenazah COVID-19. Elemen kesukarelawanan. Aktiviti pertama yang disertai dalam elemen ini ialah A Moment with KJ. Program anjuran Kolej Ungku Umar ini diadakan pada 21 November 2020 pada jam 8 malam hingga 10 malam yang bertempat di laman sosial Facebook Kolej Ungku Umar. Antara aktiviti-aktiviti dalam program tersebut ialah bermula dengan kata alu-aluan dari moderator. Seterusnya pada pukul 8.11 hingga 9.40 malam, sesi pengkongsian pengalaman bersama panel dijalankan dengan merangkumi perkongsian kerjaya panel sebelum berkecimpung dalam bidang kesukarelawanan, perkongsian panel dalam aktiviti keusahawanan, perkongsian pengalaman panel semasa mengembara dan perkongsian pengalaman panel semasa melakukan misi kemanusiaan. Setelah selesai perkongsian dari ahli panel, sesi soal jawab juga dijalankan sehingga pada pukul 10 malam. Setelah selesai sesi soal jawab, program A Moment with KJ tamat sekitar pada pukul 10.10 malam. Pada sedia maklum, objektif program A Moment with KJ ini adalah memberi pendedahan kepada peserta mengenai kepentingan aktiviti kesukarelawanan yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan pada hari ini. Kedua, pengetahuan peserta menjadi lebih terbuka dalam membincangkan topik-topik yang dinyatakan oleh panel. Ketiga, membolehkan peserta lebih bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi segala cabaran pada masa akan datang. Dan keempat, berjaya mencungkil minat peserta dalam aktiviti kesukarelawanan. Hasil pembelajaran dari program ini adalah dapat mengetahui kepentingan aktiviti kesukarelawanan dalam kehidupan seharian. 2. Dapat bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi segala cabaran pada masa akan datang. Dan yang terakhir, dapat membuka minda dalam mengaplikasikan aktiviti kesukarelawanan yang dibincangkan oleh panel. Seterusnya, aktiviti kedua yang disertai dalam elemen ini ialah Seminar Kesukarelawanan Kebangsaan 2020. Program anjuran Jabatan Pendidikan Tinggi Majlis Kesukarelawanan Universiti Malaysia ini diadakan pada 5 Disember 2020 pada pukul 8.43 pagi hingga 12.30 petang, bertempat di live Facebook Majlis Kesukarelawanan Universiti Malaysia. Antara aktiviti-aktiviti dalam program tersebut ialah pendaftaran peserta pada awalnya dan kemudian ucapan aluan dari penganjur program. Setelah itu, tayangan montaj yang melibatkan 5 sesi iaitu sesi pertama merangkumi The Future of Volunteering for the Developed in the Era of COVID-19. Sesi 2 merangkumi Good Practice on Volunteering for the Sustainable Developed Goal. Sesi 3 ialah How to Become a Global Volunteer Leader. Sesi keempat pengamalan misi kemanusiaan. Dan sesi kelima ialah semangat kenegaraan dalam kepimpinan kesukarelawanan. Objektif program Seminar Kesukarelawanan Kebangsaan 2020 ini ialah 1. Dapat mewujudkan semangat kesukarelawanan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi agar dapat memberi pengorbanan kepada orang ramai. Kedua, dapat memupuk semangat kesukarelawanan dalam diri seorang itu. Hasil pembelajaran dari program ini ialah dapat meningkatkan minat kepada seorang untuk menyertai aktiviti kesukarelawanan. Yang kedua, memberi semangat untuk membantu orang yang memerlukan maupun dalam kesusahan. Dan yang terakhir ialah dapat membantu negara dengan sukarela agar dapat meringankan beban barisan harapan. Elemen komunikasi dan kepimpinan. Aktiviti pertama yang disertai dalam elemen ini ialah Bengkel Master UICT. Program anjuran Kolej Kedamaian UMT ini diadakan pada 20 November 2020 pada jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang bertempat di aplikasi Zoom. Antara aktiviti-aktiviti dalam program tersebut ialah
bermula dengan pendaftaran peserta dan kata alu-aluan dari moderator pada jam 8.30 pagi. Di dalam program ini mengandungi 3 modul iaitu modul 1 berkaitan Master in Microsoft Word dan Excel yang dijalankan pada pukul 9 pagi. Modul 2 merangkumi Microsoft PowerPoint yang dijalankan pada pukul 11 pagi dan modul 3 berkaitan Online Cloud Management iaitu pada pukul 2.30 petang. Bengkel Master Yo ICT ini tamat sekitar jam 4.30 petang. Pada sedia maklum, objektif bengkel Yo ICT ini adalah dapat mengetahui cara memanipulasi aplikasi dan menghubungkan data dalam satu aplikasi kepada aplikasi yang lain. Nombor 2, dapat pendedahan kemahiran dalam menggunakan Microsoft dan platform iCloud dengan baik. Hasil pembelajaran dari program ini pula ialah merangkumi 3 modul. Iaitu modul 1, kita dapat mengetahui cara mudah dan fungsi dalam kemahiran menulis, penyediaan dokumen untuk pembentangan, professional database, link multiply email for Excel database. Bagi modul 2 pula, kita dapat mengetahui cara mudah dan fungsi menulis, penyediaan dokumen untuk pembentangan, menambahkan animasi, gambar dan lagu serta video, tips dan trik dalam menyediakan professional presentation. Bagi modul 3 pula, kita dapat mengetahui pengenalan kepada cloud, cara melakukan auto-save into cloud, Google Drive. Kita dapat mempelajari tentang Google Drive, Google Form dan Google Classroom. Seterusnya, aktiviti kedua yang disertai dalam ilmu ini ialah Let's Avoid Tension and Wake Up for Your Future. Program anjuran mahasiswa anak-anak Pahang atau dikenali sebagai Mampan UMT ini diadakan pada 26 Disember 2020 pada pukul 8.40 pagi hingga 11 pagi bertempat di Google Meet dan laman Facebook rasmi Mampan UMT. Antara aktiviti-aktiviti dalam program tersebut ialah pada jam 8.40 pagi, pendaftaran peserta dan kata aduan dari moderator, dan kemudian pada jam 9 pagi bermulanya sesi perkongsian mengenai pembelajaran secara atas talian oleh penceramah jemputan. Pada pukul 10 pagi pula, sesi kedua dijalankan yang melibatkan tips menghadapi dan menyelesaikan masalah stres akibat pembelajaran atas talian dan cara pengurusan masa. Sesi soal jawab dibuka sebaik sahaja selesai bagi sesi kedua program, dan pada pukul 11 pagi, program Let's Avoid Tension and Wake Up for Your Future tamat dan peserta dibenarkan bersurat. Antara objektif program ini ialah dapat menerima ilmu pengetahuan mengenai isu semasa dan cara pengurusan masa yang betul. Yang kedua, dapat membekalkan tips pembelajaran secara atas talian supaya pelajar dapat belajar tanpa berasa bosan dan menambahkan semangat belajar. Hasil pembelajaran dari program ini pula ialah 1. Dapat mengetahui dan mengikuti isu-isu semasa di dalam dan di luar negara. Kedua, dapat mempelajari cara dan tips pengurusan masa yang betul dan efisien. Dapat mengetahui dan menghayati tips-tips pembelajaran secara atas talian agar dapat menambahkan semangat saya semasa pelajaran atas talian. Jadi, setakat ini sahaja pembentangan saya mengenai aktiviti citra ini. Saya memohon maaf jika terdapat salah dan silap sepanjang proses pembentangan yang dijalankan. Terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada mentor saya iaitu Puan Zatu Ifah atas kesudian beliau banyak membantu saya menyiapkan tugasan khusus MPU 3312 ini atau ekspresi alam dan Orisalau ini. Jadi, saya Muhammad Zulfaiz bin Romli mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.